Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sains tahun 2. Peraturan bilik sains. Mari kita lihat apakah peraturan bilik sains. Kamu boleh lihat buku teks ada lagu tentang peraturan bilik sains. Okey. Seterusnya, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah memahami dan mematuhi peraturan bilik sains. Patuhi dan fahami peraturan bilik sains. Mengapa kita perlu patuhi dan fahami peraturan bilik sains? So, peraturan bilik sains perlu dipatuhi untuk memastikan bilik sains bersih, kemas dan tersusun. Mematuhi peraturan ini dapat menjaga keselamatan di murid dan peralatan di bilik sains. Okey, jadi bila kita patuhi peraturan, maklumat sains bilik sains akan bersih, selamat untuk digunakan. Okey, yang pertama, peraturan yang perlu dipatuhi ialah buang sisa pekerja ke dalam bakus sampah. Manakala sisa cecair pula dibuang ke dalam sinki. Jangan buang yang sisa cecair di dalam tong sampah, tapi sisa pekerja dibuang di dalam sinki pula. Okey, itu yang salah. So, apakah yang akan berlaku jika kita tak patuhi macam cikgu kata tadi? Yang cecair masuk dalam tong sampah, yang pepejal dimasukkan dalam sinki. Jadi, kalau cecair dimasukkan tong sampah, akan menyebabkan bahaya lah. Air dia akan mengalir. Tapi kalau sinki, akan menyebabkan ia tersumbat. Kita tak boleh nak guna dah sinki tersebut. Yang kedua, bersihkan alat semua alat radas selepas digunakan. Bersih dengan air lah. Kemudian bila dah bersihkan, kena simpan semula alat radas itu di tempat asalnya. Jangan dibiarkan di sinki. Ya, kalau kamu biarkan dia di sinki dan kamu simpan pula bukan di tempat asalnya, kamu akan menjadi kesukaran lah untuk memilih atau menggunakan barang tersebut. Dah jadi keliru di mana tempat dia. Jadi kita tak dapat menjalankan penyiasatan dengan lancar dan mungkin boleh menyebabkan kecederaan. Okey, banyak alatan sains diperbuat daripada kaca, jadi mungkin takut pecah jika dibiarkan di sinki. Yang ketiga, maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera atau ada alat radas yang rosak atau pecah. Okey, kalau kamu luka atau alat radas yang pecah, kamu kena maklumkan dengan guru supaya tidak ada kecederaan yang lebih teruk lagi. Okey, kamu dilarang untuk mengutip atau membuang alatan kaca yang telah pecah. Okey, berbahaya kepada kamu dan juga orang lain. Jadi, apakah yang akan berlaku jika murid tidak melaporkan perkara ini kepada guru? Jika kamu luka atau ada alat pecah, mungkin dia boleh membahayakan kamu atau kecederaan kamu akan bertambah buruk. Okey. Yang keempat, tinggalkan beg di luar bilik sains dan bawa buku dan alat tulis sahaja. Okey. So, kenapa kita perlu tinggalkan beg di luar? Kerana kalau kita masukkan dalam maklumat sains, pergerakan kita akan jadi terganggu lah sebab beg besar. Okey, laluan di bilik sains adalah kecil. Jadi, bila kita nak bergerak, ambil barang atau menjalankan penyiasatan, jadi ganggu. So, beg semua letak di luar bilik sains supaya pergerakan kita menjadi lancar. Dan yang kelima, jaga kebersihan dan keselamatan setiap masa semasa berada di bilik sains. So, kita sentiasa kena bersihkan dan kemaskan bilik sains supaya kita rasa selesa untuk berada di bilik sains. Jadi, sebelum kena bersih, selepas pun
kena bersih. Barulah kita dapat menjalankan penyiasatan antara aktiviti dengan selesa. Jadi, kamu perlu mematuhi dan mengamalkan peraturan bilik sains supaya bilik sains sentiasa dalam keadaan kemas, bersih, tersusun dan selamat. Okey, perhatikan ramai semua ni sedang membersihkan atau menyimpan peralatan dalam bilik sains supaya kita dapat menggunakan alatan dan bahan yang ada di bilik sains dengan selesa dan mudah tanpa mengalami kecederaan. So, apakah yang berlaku jika apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh mereka berdua ni apabila mendapati bahawa ada bikar yang telah pecah? So, yang pertama, kamu mesti beritahu kepada guru dahulu. Okey, jangan cuba untuk mengangkat bikar yang pecah ni. Okey, guru akan membuat tindakan seterusnya. Kamu hanya perlu lapor kepada guru sahaja. Kemudian, nyatakan 5 peraturan bilik sains yang perlu kamu patuhi. Okey, yang tadi kita dah pelajari. Yang pertama, jaga kebersihan dan keselamatan pada setiap masa. Bawa alat tulis dan buku masuk ke dalam bilik sains sahaja. Maklumkan kepada guru jika ada kecederaan atau alatan yang rosak. Bersihkan dan simpan alatan yang telah digunakan di tempat asalnya. Dan 5, buang sisa pekerja ke dalam tong sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Itulah peraturan yang kamu pelajari untuk tahun 2. So, apakah yang berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan bilik sains? Bukan kita saja, bahkan kepada rakan-rakan lain juga akan mengalami perkara yang sama. Mungkin akan mengalami kecederaan ataupun kita berasa tidak selesa lah untuk menjalankan aktiviti di bilik sains jika kita tidak mematuhi peraturan bilik sains. Jadi kesimpulannya, jika kita tidak mematuhi peraturan bilik sains tidak akan bersih, kemas, tersusun dan tidak selamat untuk digunakan oleh semua murid. Jadi, kita perlu patuhi dan fahami peraturan bilik sains untuk keselamatan dan keselesaan bersama. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.